Yang boleh sambung. Kap, kap, Karbo apa? Makan nasi. Kita makan nasi. Kita makan nasi. Lepas tu, nasi tu adalah kelas makanan apa? oh, karbohidrat. Bagus. Karbohidrat. Okey. Karbohidrat. Lepas tu kita ada macam-macam lagi. Yang ini adalah polimer yang semula jadi. Karbohidrat. Karbohidrat polimer yang semula jadi. So, apabila kita sebut tentang polimer, dia punya lukisan polimer macam ni. Dia menjadi satu rantaian yang panjang. Rantaian yang panjang. Itu adalah keyword untuk polimer. Yang ini kena ingat ni sebelum kita nak teruskan tajuk yang lain. Yang ini kena kuasai dulu. Polimer adalah rantaian yang panjang. Tetapi apakah itu monomer? Monomer ni apa pula? Monomer ni adalah unit asas. Unit asas sesuatu molekul. Contohnya karbohidrat tadi adalah polimer. Manakala monomernya ataupun satu bulat ni dia dikenali sebagai glukosa. Apabila glukosa disusun dalam satu rantaian yang panjang, maka dia dikenali sebagai polimer karbohidrat. Jadi kalau soalan tu tanya, apakah monomer bagi polimer karbohidrat? Awak nak jawab apa? Glukosa. Bagus, awak perlu jawab glukosa. Inilah yang sesimpel ni Okey, so hari ni kita nak belajar tentang apa? Kalau ini awak dah kuasai, bagus. Sebab hari ni kita nak tengok sejenis polimer, tetapi polimer ini adalah polimer yang semula jadi, iaitu getah asli. Getah asli ni adalah polimer yang semula jadi. Dia dah memang ada dalam dunia ni. So kita nak mengkaji dia sebab dia ada dalam tajuk yang khas bab yang ke-9. Dia dalam tajuk yang terakhir memang dia pilih getah asli. Kenapa Kerajaan Malaysia, Kementerian Pendidikan tak pilih tajuk lain? Kenapa pilih getah asli? Sebab getah asli ni adalah salah satu tanaman komoditi, tanaman yang boleh didagangkan di Malaysia ni. Dan ia adalah satu punca pendapatan lah untuk orang-orang yang berada di kawasan kampung. Jadi dia dah termasuk di dalam buku teks. So kita nak tengok dan kita nak kaji apakah itu polimer bagi getah asli. Getah asli kadang-kadang dia disebut juga sebagai latex. Jap, cikgu padam balik. Dia disebut sebagai latex. So tu yang awak kena ingat. Getah asli juga disebut sebagai latex. Latex ni di dalam bahasa sains lah. Dia bukan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun latex juga tetapi ejaannya lain. Latex pun ada dalam bahasa Melayu. Cuma nama latex ni dia lebih saintifik lah. Kalau kita orang kampung, kita orang Malaysia yang bahasa pasarnya adalah getah asli. Ataupun kalau awak selalu duduk, mungkin awak ada yang asal daripada ladang getah, mungkin awak tahu. Kalau getah asli ni, lepas orang dia toreh getah, dia dah dapat susu getah, orang kampung panggil susu getah sebagai apa? Siapa tahu? Atau semua duduk bandar? Kalau awak balik kampung, susu getah, dia juga dikenali ni nama dia lah. Nama dia kita panggil dia sebagai onjol. Kalau tanya mak bapak awak, mungkin dia tahu onjol. Onjol ni adalah gumpalan susu getah yang telah dikumpulkan pada waktu-waktu subuh. Waktu-waktu yang pagi-pagi tu, itu ketika tu susu getah dia sangat banyak. Okey, kalau cikgu lukis macam ni, lepas tu cikgu tanya awak, lukisan yang cikgu lukis tu adalah monomer getah asli ataupun polimer? Monomer ataupun polimer? Cuba jawab. Lukisan tu, cuba perhatikan. Monomer. Kenapa monomer? Sebab dia tak bersambung. Bagus, pandai. Sebab dia tak bersambung. Jadi kalau cikgu bersambung dia, barulah cikgu panggil dia polimer latex. Tetapi polimer latex, nama dia apa? Polimer bagi latex dipanggil
poly iso. Dia kadang-kadang dia boleh sambung dan tak payah sambung pun tak apa. Polyisoprena. Polyisoprena. Ini adalah nama polimer dia. Nanti soalan dia akan cakap, sebab dia dah bagi contoh polimer, dia dah bagi nama polimer. Lepas tu dia akan tanya pula awak, jika nama polimer bagi getah asli adalah polyisoprena, apakah nama monomer bagi getah asli? Awak nak jawab apa? Dia dah bagi polimer, nama dah bagi. Lepas tu dia tanya, apakah nama monomer bagi getah asli? Apa nak jawab? Latex. Sekejap. Apa nak jawab? Awak nak jawab latex. Okey, kalau awak jawab latex, latex tu adalah kata nama. Dia adalah kata nama. So, bila kita sebut monomer ni, dia ada nama yang khas lah. Monomer bagi getah asli adalah yang inilah. Nama dia. Isoprena. Dia tambah poli je kat depan. Dia simple macam tu je. Apakah monomer bagi getah asli? Kalau dia dah bagi nama polimer dia adalah polyisoprena, maka monomer dia adalah isoprena. Dia ada juga, ini contoh getah asli lah. So yang ini awak kena ingat nama-nama ni lah. Ini nama-nama yang dekat bahagian bawah ni. Bawah yang ini semua ni adalah nama-nama sains. Yang dekat atas ni adalah nama-nama bahasa pasar. Bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam perbualan. Kita tak gunakan nama-nama tu dalam perbualan kita. Kita tak gunakan polyisoprena dalam perbualan. Contohnya kalau awak beli air, lepas tu awak nak suruh dia ikat air tu, teh air satu boleh tak ikat dengan menggunakan polyisoprena? Dia pun tak faham. Sebab dia tahu itu adalah getah. Getah untuk ikat air itu adalah getah asli, iaitu polyisoprena. Kalau dia tahu, maksudnya dia pun bukan calang-calang lah. Okey, sekarang ni cuba kita keluarkan ciri-ciri getah asli. Cikgu mungkin dapat 4 je lah. Kita boleh keluarkan 4 sahaja sebagai peta minda kita. Cuba awak bagi tahu cikgu apakah ciri-ciri getah asli. Jom kita fikirkan sama-sama macam mana awak nak tahu apakah ciri-ciri getah asli. Cuba awak bayangkan dalam kepala otak awak. Getah asli ni adalah getah untuk ikat makanan, getah biasa, getah rambut. Okey, selain daripada tu, apakah contoh lagi bagi getah asli? Contoh dia adalah getah yang awak sambung-sambungkan tu lah, untuk main loncat-loncat masa awak kecil-kecil dulu. Getah yang biasa awak gunakan tu. Itu adalah getah asli. So, apakah dia punya sifat dia? Cuba fikirkan. Kita mulakan dengan siapa yang boleh jawab? Bagi satu je contohnya. Siapa? Aidil lah. Aidil. Apakah satu contoh? Aidil. Ya. Ya? Dia punya ciri-ciri kan? Ya, ciri dia. Apa dia? Lihat. Okey, lihat. Okey, lihat. Cikgu ambil dulu jawapan awak lihat. Sebab ada nama lain yang boleh menggantikan perkataan lihat tu. Lagi-lagi? Fleksibel. Fleksibel dan juga kenyal. Itulah jawapan yang Aidil sepatutnya cakap. Lihat ni kita ambil dia kenyal lah. Kenyal. Sepatutnya bukan lihat, tetapi kenyal. Kenyal. Kita jawab kenyal. Takut lihat ni dia membawa maksud lain pula nanti. Sebab dalam buku teks pun dia ada sebut kenyal. Tapi cikgu faham maksud awak. Maksud awak tu cikgu faham. Cuma awak tak jumpa perkataan yang sesuai. Itu je. Okey, lagi? Lembut. Lembut. Okey, boleh kita ambil. Lembut. Okey, lagi? Fleksibel. Fleksibel tu kita boleh masukkan dia dalam kenyal. Sebab dia kenyal, and then disebabkan dia kenyal, maka dia boleh dibentuk. Boleh menjadi fleksibel. Dia dalam
maksud yang sama. Lagi apa? Jadi tak mengalihkan haba. Tidak. Tidak mengalihkan haba. Okey. Ataupun kita boleh tulis perkataan bukan konduktor haba. Bukan konduktor haba. Okey. So, bukan konduktor haba maksudnya dia tidak boleh mengalihkan haba. Jadi, apabila kita panaskan getah tadi, getah asli tu, apa jadi pada getah tu? Cair. Dia cair. Maksudnya dia tidak tahan panas. Dia tidak tahan panas. Tetapi dia kenyal, dia lembut. Tapi dia tidak tahan panas, dia tidak kuat dan bukan konduktor haba. Okey, nampak tak tadi point yang kita jumpa dekat sini? Kenyal, Kenyal. Awak kena faham, ini konsep kenyal ni macam mana. Kenyal ni maksudnya awak boleh tarik dia. Awak boleh tarik dia, tarik panjang-panjang tapi dia tak putus. Itu baru kenyal. Itu baru kenyal. Boleh faham? Itulah yang dimaksudkan dengan kenyal. Tetapi getah asli ni, kalau awak yang ikat makanan, awak tarik dia, boleh tak awak putuskan dia? Bagi tahu cikgu. Boleh. Boleh? Boleh kan? Kenapa boleh? Sebab dia sebenarnya tidak kenyal. Ataupun kita boleh cakap dia adalah kurang kenyal. Dia taklah sekenyal mana. Sebab kalau dia betul-betul kenyal, dia macam chewing gum. Chewing gum, tahu? Yang gula-gula getah. Gula-gula getah tu, yang itu pun tak kenyal. Yang itu pun tak kenyal. Kalau yang nak cakap kenyal ni, maksudnya dia getah, tapi bila awak tarik tu, susahnya dia nak putus. Itu baru kenyal. Lepas ni kita akan tengok contoh-contoh dia. So, inilah ciri-ciri getah asli. So, bila kita tengok, ciri getah asli yang kita jumpa ni, kita tak boleh jadikan dia bahan-bahan yang hebat lah. Yang boleh jadi, itulah dia. Tempat ikat makanan, ikat rambut, itu je. Awak tak boleh jadikan dia bahan untuk buat kenderaan. Nak buat tayar pun tak boleh gunakan getah asli. Kenapa tak boleh buat tayar gunakan getah asli? Siapa yang boleh jawab? Sebab dia lembut. So kalau lembut kenapa? Kenapa tak boleh? Dia kena campurkan dengan bahan. Wah, apa dia Mahirah? Sebelum tu dia kena campurkan. Itu adalah awak punya cadangan untuk mengatasi masalah kan? Tetapi sekarang ni kita nak mengenal pasti masalah dulu. Kenapa tak boleh gunakan getah asli untuk membuat tayar kenderaan? Itu soalan dia. Kenapa? Sebab dia menggunakan daya elektrik. Apa dia, Aidil? Sebab dia menggunakan elektrik untuk berpusing. So kalau kita menggunakan daya elektrik tu, nanti dia akan jadi panas, nanti kita tu jadi cair. Okey, cikgu ambil point awak tu, apabila panas nanti tayar kita akan cair. Yang elektrik tu cikgu tak ambil sebab kita tak menggunakan elektrik untuk pusingkan tayar tu. Tapi yang point awak yang betul tadi cikgu ambil adalah apabila tayar berpusing dan akhirnya dia bergeser dengan jalan raya dan dia panas, akhirnya dia akan mencair. Betul? Lagi ada jawapan lagi tak? Kalau Dia soalan tak tu dia nak 2 markah. Campuran berat tu, Apa dia, Afiq? dia tak stabil. Means like nanti kereta tu tak stabil kalau dijadikan tayar. Betul, dia tidak stabil sebab dia terlalu lembut. Apabila kita meletakkan beban sebanyak 100 kg, mungkin kereta tu dah mendak ke bawah. Sebab tayar tadi dia kurang kenyal. Dia tidak kenyal. Jadi dia cepat penyek lah. Bila kita letak beban sikit, pop, penyek. Nanti kita langgar lubang, pop, penyek, putus. Macam itu. Itulah sebab-sebabnya. Tetapi tadi ada Mahirah dia ada jawab cara untuk mengatasi. Cara untuk mengatasi. Okey, Mahirah, apa tadi? Awak kaedah awak nak buat apa? Macam mana nak mengatasi dia, Mahirah? Nak mengatasi masalah getah asli yang tidak boleh digunakan untuk buat getah tayar ni. Dia kena campur bahan iaitu sulfur.
Okey, Mahira jawab campur bahan iaitu sulfur. Okey, bagus. Ini adalah jawapan daripada Mahira ni bagus. Ini menjadikan getah asli itu kuat. Mahira kata tambah getah asli pada sulfur. Tambah sulfur pada getah asli. Benda ni boleh buat dalam makmal tak? Benda ni tak boleh buat. Tak boleh. Sebab dia menggunakan haba yang tinggi. Haba yang sangat tinggi. Sebab itu tajuk dalam bab ini adalah kimia industri. Maksudnya hanya industri sahaja yang boleh buat dalam tajuk ni lah. Kalau nak buat getah yang campur sulfur, kita kena buat dekat kilang. Industri. Tak boleh buat dalam konteks sekolah, tak boleh. Kena campur sulfur. So bagus. Kita dah jumpa satu kaedah penyelesaian. Sekejap. Okey, ni gambar dia. Ni getah asli tu. Getah asli. Ni dalam bentuk air. Ni dalam bentuk pepejal. Kenapa dia... Ataupun cikgu nak tanya pengalaman awak lah. Awak kalau balik kampung lalu dekat sebelah lori yang bawa getah, bau dia macam mana? Busuk. Bau dia? Busuk kan? Busuk. Agak-agak awak, bau busuk ni selalunya bau bahan apa Apa yang busuk selalunya? Benar dia. Apa dia? Yang busuk selalulah agak-agak awak apa? Apa yang busuk? Getah dia. Isi. Tak. Bukan dalam konteks getah asli ni tadi. Cikgu tanya awak dalam... Saja je cikgu tanya awak. Kalau cikgu tanya awak, kalau benda tu busuk, biasanya apa? Benda tu apa? Teka-teki je. Cikgu tanya je. Kalau busuk tu apa? Sampah. Tai, sampah, bangkai, betul? Petai. Petai. Itu benda-benda yang busuk. Awak pun tahu. Jadi dekat sini, benda-benda yang busuk ni, contohnya macam tai, bangkai. Ini adalah benda-benda yang busuk. So, awak tahu benda-benda yang busuk ni kan? Tapi awak kena ingat, apakah bahan kimia pada benda-benda yang busuk macam ni? Benda-benda yang busuk ni, biasanya dia ada satu bahan kimia yang namanya adalah amonia. Amonia ni adalah bahan kimia yang menghasilkan bau yang tengik. Bau yang busuk. So, bila awak lalu sebelah lori getah, awak jangan ingat yang busuk itu adalah getah. Bukan. Yang busuk itu adalah amonia. Nanti bila awak lalu lagi sekali sebelah lori getah, bau busuk. Lepas tu ada adik-beradik tanya, mak ayah tanya, bau apa yang busuk ni? Jangan jawab, ni bau getah. Bukan. Ini adalah bau cecair amonia. Cecair amonia yang sengaja diletakkan oleh pengusaha getah ke dalam getah asli. Ada sebab kenapa dia letakkan amonia ni tadi. Okey. Cuba tengok ni. Ini adalah cecair amonia. Ini adalah cecair getah asli. Memang bagus. Memang boleh awak jual. Inilah yang awak nak jual. Tetapi cuba tengok dalam gambar ni. Yang ini adalah cecair getah asli. Yang ini yang awak nak jual. Ini yang awak boleh jual. Tapi kalau dia dah jadi pepejal macam ni, awak dah tak boleh jual. Dia dah keras. Dah keras, tak boleh jual. Yang boleh jual dalam keadaan cecair ni je. Tapi masalahnya, kalau awak biarkan sampai petang, susu getah ni dia akan keras. Dia akan jadi pepejal. Jadi macam mana kalau awak selaku penori getah nak pastikan getah awak itu kekal dalam bentuk cecair? Awak mesti campurkan susu getah asli dengan amonia. Apabila awak campurkan dengan amonia, susu getah asli tidak akan menggumpal dan tidak akan menjadi pepejal. Boleh faham tak yang ni? Boleh.
Kalau nak kekalkan susu getah dalam keadaan cecair, awak perlu campurkan dengan apa? Amonia. Amonia. Bagus. Kena campurkan dengan amonia dan disebabkan itulah amonia yang menghasilkan bau busuk. Apabila awak lalu dekat lori-lori getah, amonia menghasilkan bau busuk. Sebab amonia tu digunakan untuk mengekalkan keadaan cecair susu getah itu tadi. Itu fungsi dia. Jadi dekat sini, getah asli tambah amonia apa yang terjadi? Okey, siapa yang boleh bagi tahu cikgu? Getah asli tambah amonia, apa yang akan berlaku? Cecair. Cecair? Lagi? Jawapan lain ada tak? Awak boleh jawab. Tiada perubahan. Tiada perubahan. Tu yang awak kena ingat lah. Getah asli kalau kita letakkan amonia, getah itu akan kekal sebagai cecair dan tiada perubahan. Okey, dia ada lagi satu. Getah asli tambah asid. Apa yang akan terjadi? Awak mesti jawab getah menggumpal. Ini soalan selalu keluar dalam SPM. Getah menggumpal. Sebab bila dia terkena asid, dia akan menggumpal. So, bila dia menggumpal, getah itu sudah tidak boleh dijual lagi. Jadi, kita kena gantikan asid dengan amonia. Sampai sekarang ada soalan tak? Ada. Tak ada. Okey, cikgu tanya awak, kenapa dekat kampung susu getah boleh jadi pepejal? Kenapa dekat ladang-ladang getah, susu getah tadi yang dalam cecair, bila dibiarkan dia menjadi pepejal? Kenapa? Sebab dia terdedah kepada pengudaraan. Okey. Lagi? Ada jawapan lain? Tak ada. Okey, ni nampak ni. Cikgu punya tu, nampak? Dia kata apa? Kalau getah tu menggumpal, maksudnya getah tu dia dah bercampur dengan apa? Asid. Asid. Maksudnya itulah jawapan dia. Jawapan dia adalah getah asli sudah terdedah kepada asid. Jadi, sebab itulah getah menggumpal. Ada tak wujud persoalan lain? Mungkin wujudlah. Persoalannya, bagaimana asid boleh ada? Sedangkan asid tu tidak dicampurkan pada susu getah. Kenapa ada asid? Cikgu tanya awak juga. Awak bangun tidur, mulut awak bau apa? Bau busuk. Bau busuk kan? Kalau awak bau masam. Jadi mulut awak tu berasid. Kalau awak nak tahu, bila awak bangun tidur, mulut awak berasid. Masam. Cikgu tanya awak pula, kenapa mulut awak boleh ada asid, boleh ada masam? Awak bukan ada makan benda-benda yang masam. Kenapa? Sebab alio tak terkeluar. Air awak selalu terkeluar ke? Bukan macam tu. Dia kenapa dia ada bau masam tu? Sebab awak Sebab bakteria. sebab apa? Sebab bakteria. Sebab selalu tutup mulut. Dia selalu tutup mulut. Jadi ada bakteria, ada mikroorganisma yang membiak. Apabila mikroorganisma membiak, dia akan menghasilkan banyak asid. Sebab tu mulut kita bau masam. Mulut kita, air liur kita pun rasa masam. Kalau baru bangun pagi tu, nak telan pun tak selera. Jadi itulah yang berlaku pada orang kampung. Dia ada kuman, dekat mangkuk getah dia ni ada bakteria. Sebab terdedah dalam hutan adalah mikroorganisma. Jadi mikroorganisma tersebut duduk dalam susu getah, menghasilkan asid. Apabila menghasilkan asid, susu getah ni tadi akan menjadi menggumpal. Jadi untuk mencegah susu asli daripada menggumpal, awak kena letak apa? Amino. Salah, bukan.
Cuba ingat balik. Sekejap je tadi cikgu tunjuk. Amonia. Kena letak. Letak. Amonia. Kena letak amonia. Amonia ni dia memang bangkai lah. Bangkai yang dah mati dia akan menghasilkan amonia. Sebab tu bau busuk. Bau bangkai adalah bau amonia. Malahan kentut awak pun tadi adalah bau amonia. Kalau kita kentut kan dia adalah najis. Najis tu pun mengandungi amonia. Sebab tu dia busuk. Amonia ni memang sesuatu benda yang busuk. Okey, sampai sini ada soalan tak yang nak dipersoalkan kepada cikgu? Ada? Tak ada. Tak ada. Okey. So, kita balik semula kepada cadangan Mahira tadi. Mahira kata nak kuatkan getah asli kena tambah sulfur. Nak kuatkan getah asli kena tambah sulfur. Kan? Kena tambah sulfur. Kenapa tambah sulfur dia akan jadi kuat? Itu kita kena tahu. Sekejap Okey, cikgu lukis. Ini adalah polimer. Satu rantaian yang panjang bagi getah asli, iaitu polyisoprena. Ini adalah polimer bagi getah asli. Dia, kalau awak tengok, ada 3 lapisan yang cikgu lukis. Adakah lapisan pertama, kedua dan ketiga itu bersambung? Tak. Tak. Jadi dia tidak kuat sebab dia tak attach together. Dia tak terikat. Jadi dia sebenarnya tidaklah sekuat mana. Sebab itu getah asli dia mempunyai takat lebur yang rendah, dia tidak tahan haba, dia lembut dan dia tidak kenyal. Itulah sebab dia tidak hebatlah. Tidak hebat. Jadi apa yang cadangan Mahira tadi, kita akan panaskan dia dengan sulfur. Jadi sulfur akan bind the polymer together. Dia akan ikat polimer tu bersama-sama dalam satu rantaian silang seperti ini. Jadi getah asli menjadi semakin kuat. Apakah nama proses ini? Proses ini nama dia adalah pemvulkanan. Apabila awak memanaskan getah asli dengan sulfur, maka proses tersebut dikenal sebagai pemvulkanan. Maka apakah getah yang akan terhasil nanti? Getah yang akan terhasil nanti kita panggil dia sebagai getah tervulkan. Getah tervulkan. Sebab apa getah tervulkan? Sebab dia sudah dipanaskan dengan sulfur. Kalau awak pernah tengok sarung tangan, kalau sarung tangan sekarang kan musim Covid, awak beli sarung tangan, pakai sarung tangan, tarik sikit pump dah koyak. Maksudnya itu dia punya percentage getah asli dia tinggi. Tapi cuba awak pakai sarung tangan yang mahal, sarung tangan yang macam kasut puas cukang, kasut orang pergi pasar jual ikan, itu adalah kasut yang diperbuat daripada getah tervulkan. Kasut tu memang kuat. Kalau awak tarik macam mana pun, dia tak akan koyak sebab dia sangat kenyal, dia tahan panas dan juga dia kuat. Sebab dia adalah kasut yang diperbuat daripada getah tervulkan. Itu contoh dia. Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh. Cikgu. Boleh Okey, sekarang ni cikgu ada sedikit soalan lah. Kita jawab sama-sama Sekejap. Cikgu pilih dulu. Okey, soalan nombor 7. Siapa yang nak jawab? Ada tak volunteer?
Sekejap Cikgu ada wheel of name. Okey, kita ada wheel of name. Ni kita ada nama lah ni. Kita tengoklah siapa yang kena. Yang kena lah. Yang tak kena tak datang, tak kena lah. Ifan Nabil lah. Ifan Nabil ada ke ni? Kena ke Ifan Nabil ni? Ifan Nabil ada tak? Can do it. Tak ada cikgu. Oh, ada berapa kerat je. Okey, tak apa. Kita cuba yang lain dulu. Kita hapuskan Ifan Nabil. Tadi pagi kelas apa Pendidikan Islam Putra. Ya ke? Amin. Putra ada ke? Putra. Tak ada juga. Putra tak ada Ada. Ada. Okey, cantik Putra. Terima kasih banyak. Maka awaklah yang bertuah menjawab soalan nombor 7 dan soalan nombor 8. Baca soalan nombor 7, ambil masa sikit, baca jawapan pula. Baik. Nombor 7, apakah yang boleh dilakukan kat kereta asli untuk menghasilkan tayar yang lebih keras dan tahan abu? Cikgu nombor 7, saya rasa jawapan dia B ke. Baca jawapan. Memanaskan dengan sulfur. Bagus, memanaskan dengan sulfur. Bila kita panaskan dengan sulfur, maka ini proses dipanggil pemvulkanan. Jadi getah tu akan menjadi lebih kuat. Bagus, soalan nombor 8 baca. Antara bahan berikut yang manakah boleh mengumpalkan latex? Nombor 8, jawapan dia A, sulfur. Sulfur. Okey, sulfur digunakan untuk Putra sulfur digunakan untuk vulkan getah. Pemvulkanan getah kita guna sulfur untuk menjadikan dia lebih kuat. Tapi dalam soalan dia kata yang boleh menyebabkan lateks itu menggumpal. Maksudnya apabila lateks menggumpal dah tak boleh nak jual lagi getah asli. Ada tak jawapan lain? Apa yang menyebabkan lateks itu menggumpal? Jus limau. Florida. Jawapan dia adalah jus limau. Boleh cikgu tahu kenapa jawapan dia jus limau? Sebab dia berasid. Dia berasid. Tadi kita dah tengok yang cikgu cakap kenapa mulut awak masam, sebab mulut awak ada asid. Kenapa mangkuk penori getah tadi boleh menyebabkan getah dia menggumpal, sebab dalam mangkuk getah mungkin ada mikroorganisma yang akan menghasilkan asid. Dan disebabkan asid, maka susu getah akan menggumpal dan tidak boleh dijual. Jadi jus limau adalah jawapan yang betul sebab dia adalah asid. Asid mesti masam. Antara keempat-empat ni, kalau awak tak tahu benda-benda lain pun tak apa. Sebab awak jus limau mesti awak tahu. Jus limau masam maka asid. Macam tu. Okey, soalan nombor 9. Soalan nombor 9, cikgu bacakan soalan dia. Okey, soalan dia, apakah fungsi atom sulfur dalam pemvulkanan getah berdasarkan gambar di atas? Nampak ni, apakah fungsi atom sulfur? Okey, baca jawapan dan kemudian cuba awak bagi tahu cikgu jawapan. Volunteer, anyone? Jawapan dia B ke cikgu? Membentuk rantai besi yang sulfur di antara molekul-molekul getah. Betul, bagus. Dia membentuk rantai silang sulfur
Dan apabila rantai silang ini terbentuk, dia akan menjadikan getah semakin kuat. Dan getah itu dipanggil sebagai getah tervulkan. Okey, bagus. Itu adalah jawapan dia. Kita buat sikit je quiz ni. Sebab quiz ni nanti cikgu akan bagi dalam bentuk ni lah dalam bentuk quiz nanti dalam assignment Google Classroom. Okey, tengok soalan yang ini. Soalan ni memang popular dalam soalan SPM. Awak tak percaya, awak buka lah soalan-soalan SPM yang sebenar. Memang selalu keluar gambar yang seperti ini. Okey, nampak ni. Latex. Dia campurkan dengan apa ni? Asid. Asid apa? Boleh nampak tak? Etonic. Etanoik. Etang. Asid etanoik. Nama macam pelik. Tapi dia ada kat rumah kita. Agak-agak apa nama dia? Dekat dapur rumah kita ada asid ni. Dekat dapur rumah apa yang masam? Bahan-bahan dapur. Tahu tak? Dia adalah asid etanoik adalah cikgu tak Cuka. tahu. Bagus, baru tulis sikit dah tahu Cuka. Nanti tanya dengan mak. Mak, asid etanoik tahu tak? Mak pun terkejut. Asid etanoik tu apa benda? Rupanya cuka je. Simple je. Nampak ni, latex dicampur dengan amonia. Apa jadi pada latex? Apa jadi pada latex? Cuba tengok apa jadi. Nak jawab cair, mak apa hal ni? Nak jawab cair boleh, tetapi awak boleh jawab tiada. Tiada perubahan. Selepas 30 minit tiada perubahan. Kalau latex campur asid selepas 30 minit apa jadi? Mengumpal. Kumpulan. Latex menggumpal. Cikgu bagi awak satu tips untuk jawab soalan subjektif. Jangan jawab satu patah perkataan. Jawab satu patah perkataan, 90% awak akan salah. 90% akan salah. Kebiasaan kalau pelajar sekolah lama cikgu lah, dia suka jawab satu patah perkataan sahaja. Contohnya, nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Dia akan jawab menggumpal. Contoh. Pelajar akan jawab macam tu lah, yang dulu lah. Jadi jawapan macam tu dia salah. Dia kena ada satu penyataan. Contohnya soalan, nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Okey, siapa yang nak cuba? Apakah satu pemerhatian yang boleh awak buat? Siapa yang nak cuba? Yang awak nampak je. Nombor cikgu. Boleh bacakan ayat yang penuh. Nanti cikgu komen. Mengkaji kesan asid dan alkali terhadap latex. Okey, mengkaji kesan. Okey, mengkaji kesan. Okey, yang ini awak kena ingat baik-baik. Untuk mengkaji, itu semua adalah jawapan untuk tak ada pen susahnya. Untuk soalan yang dia tanya tujuan. Dia akan tanya tujuan dekat bahagian C. Jadi pada bahagian C je awak mesti mulakan ayat untuk mengkaji. Dekat situ mungkin ayat boleh mula dengan perkataan untuk mengkaji. Tetapi pada soalan subjektif bahagian A dan bahagian B, tak boleh mulakan ayat dengan untuk mengkaji. Bila penanda dia nampak sahaja untuk mengkaji, dia akan tanda salah. Untuk mengkaji untuk jawapan bahagian C boleh Okey, bila dia tanya pemerhatian, awak kena tengok gambar je. Okey, jom kita tengok gambar ni sama-sama. Cikgu bulatkan gambar yang sepatutnya awak tengok. Dia minta awak perhatikan pada eksperimen ini. Maksudnya awak kena bagi satu lah. Okey, tengok pada gambar yang cikgu bulatkan ni. Perhatikan je. Apa yang awak nampak dalam bentuk ayat? Bagi jawapan. Cepat cuba. Siapa boleh? Yang tak ada dalam gambar, jangan sebut.
Siapa yang nak cuba? Ifan Nabil boleh cuba tak Ifan Nabil? Ifan, boleh buka mic Ifan? Keadaan getah tidak berubah selepas dicampurkan dengan asid amonia. Larutan amonia, bukan asid amonia. Ah, Okey, jawapan tu betul. Dapat full mark. Yang itu betul. Sebab awak menceritakan pemerhatian awak pada gambar. Keadaan lateks tidak berubah selepas dicampurkan dengan amonia. Betul Ifan, itu jawapan awak. saya lah yang jawab cikgu. Siapa? Alah, cikgu salah. Afiq. Afiq Okey Afiq, terima kasih banyak. Itu jawapan Afiq. Itu betul. Full mark. Jawapan dia, lateks tidak berubah selepas dicampurkan dengan amonia. Bagus. Okey, soalan B. Ditanya awak pula. Dia tanya awak lagi. Kita bincang yang ini je. Nyatakan inference. Ni dia. Inference pula. Inference ni adalah sebab. Okey, pemerhatian awak tadi, dia tidak menggumpal. Okey, nyatakan sebab. Kenapa dia tidak menggumpal? Itu pemerhatian awak. Kenapa? Kerana latex akan mengumpal sekiranya terdedah kepada asid, larutan asid. Itu dia akan menggumpal kan? Aha. Tapi ni yang awak jawab, dia tidak menggumpal. So awak kena bagi tahu sebab kenapa dia tak menggumpal. Sebab ada larutan amonia. Bagus. Itulah jawapan dia. Getah lateks tidak menggumpal sebab dicampurkan dengan amonia. Bagus. Mudah je. Biasanya jawapan ni kat soalan ni adalah tempat untuk kita mendapatkan markah. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan. Maksudnya pemboleh ubah yang tetap dalam eksperimen ni. Apakah yang tetap dan tidak berubah dalam eksperimen ni? Getah. Jangan jawab satu perkataan, biasanya akan salah. Jawab dua. Apa dia? Apa getah? Latex. Maksud cikgu macam ni tau. Tempat kosong, lepas tu baru awak letak getah. Awak jawab getah kan? Awak nak apa pemboleh ubah yang tidak berubah? Apa getah? Tahu tak? Cecair getah. Cecair getah dekat atas ni dia dah tak jadi cecair. Maksudnya cecair tak boleh. Awak kena letak. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Awak boleh letak ni. Jenis getah. Jenis getah adalah latex, iaitu getah asli. Boleh letak jenis getah. Ataupun apa lagi yang dimalarkan dalam eksperimen ini adalah, kalau awak tengok ni, ini adalah dia punya jumlah titisan asid dan amonia. Berapa titis amonia dia letakkan? 3. 3. Berapa titis asid dia letakkan? 3. 3. Maka itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Tapi tadi jawapan Afiq betul juga, dijawab getah. Cuma cikgu perbaiki. Cikgu cakap jangan jawab satu perkataan. Kalau awak jawab getah saja tak betul. Dia kena ada parameter kat depan. Apa getah? Jisim getah, isi padu getah, tu boleh. Ataupun jenis getah. Tapi kalau tulis getah sahaja tidak boleh. Berkemungkinan salah. Berkemungkinan besar salah. Okey, ada apa-apa soalan tak? Ada. Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Sampai sini je kelas kita. So cikgu dah cover bab yang ke-9, kimia industri. So kita dah belajar tentang monomer, tentang polimer, kita dah belajar tentang kaca, kita dah belajar tentang seramik. Itu semua ada dalam video yang cikgu record. So awak boleh tengok link dia cikgu bagi dalam WhatsApp. Okey. So next kelas kita akan masuk bab yang ke-10. So untuk minggu ni cikgu akan bagi awak tugasan dan cikgu mintalah awak lengkapkan. Sebab kalau berdasarkan kita tengok
Ada yang buat lah, ada yang tak buat. Ada yang buat sesetengah tugasan, ada yang tak buat semua tugasan pun ada. So kebanyakannya buat lah kebanyakannya pada awak buat. Cuma Ismail Is dia tak buat semua. Danish Danish nanti bolehlah cuba sebab awak yang lama-lama ni awak tak buat Danish. Sebenarnya awak boleh buat walaupun awak dah lambat, awak boleh buat sebab nanti dia akan cakap done late. Contohnya macam Danish Anakin, dia buat juga walaupun lambat. Dia banyak yang dia buat lambat. Contohnya tugasan pada bulan 8 itu, awal bulan 8 dia done late. Lepas tu bila ada gerak kerja 47 dia done late lagi. Tapi tak apa, cikgu dah terima juga walaupun lambat. Janji buat. So untuk yang bab yang ke-9 tentang alloy, so masih ada beberapa pelajar yang tak hantar lagi lah. Kalau cikgu tengok dekat sini, kalau ni pelajar yang nanti boleh cuba buat lah boleh cuba buat. Ada 7 je yang belum hantar lagi 7 je yang belum hantar. Danish, Is, Danish lagi, Ifan, Alisa, Shalsliza, Akmal. Boleh cuba buat. Soalan yang cikgu bagi quiz je. Awak just tekan je yang mana betul. A, B, C, D. Tapi bacalah macam tu. So cikgu harap awak dapat buat lah. Cikgu harap awak dapat buat sebagai sedikit komitmen awak kepada cikgu. So cikgu ucapkan terima kasih kepada yang dah buat latihan. Terima kasih banyak-banyak. So semoga kita berjumpa secara fizikal lah. Cikgu pun nak berkenalan lama dengan awak juga. Cikgu tak kenal dan nama tu mungkin cikgu dah hafal lah, tapi cikgu belum kenal kesemuanya. So itu sahaja kelas untuk pada pagi ini. Sekian, terima kasih banyak-banyak sekali lagi sebab sudi datang kelas cikgu pada pagi ini. Jangan lupa isi link attendance. Jangan lupa. Sebab banyak pelajar yang lupa, sayang. Dia datang kelas tapi dia tak isi link attendance. So nanti sekolah ingat dia tak datang. Okey, itu sahaja kalau tak ada soalan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih, Ego. Sama-sama. Terima Baik, kasih. Ego. Assalamualaikum. Salam. Cik, apa kecil? Siapa kecil? Okey. Saza. Dia tak sihat kan? Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Cikgu, terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Salam. Okey.